Can we start, Ramadan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta webinar kita pada hari ini. Okay. Teruskan share link YouTube ini agar lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Okay, terima kasih atas kesudian semua peserta yang sudi untuk join webinar kita. Saya percaya pengorbanan masa oleh tuan-puan untuk mengikuti webinar pada hari ini akan berbaloi kerana pada hari ini kita akan mengupas satu itu yang sangat relevan dengan PDPC khususnya untuk subjek sains. Baik, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Okay. Saya Dr. Nur Hashimah Abu Bakar, bertugas sebagai pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh dan akan menjadi moderator untuk sesi webinar kita pada hari ini. Dan bersama kita juga pada hari ini ialah Dr. Madan, anak lelaki Balaraman yang akan membantu urusan berkaitan teknikal agar perjalanan webinar kita ini berjalan dengan lancar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang anda semua sedia maklum, tajuk webinar kita pada hari ini ialah isu sosio-saintifik dalam PDPC Sains. Bagi mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, pada hari ini kita jemput khas dua orang panel ataupun lebih sesuai saya katakan sebagai pakar untuk memberi input kepada kita semua. Panel kita yang pertama ialah Dr. Rajaswari, anak perempuan Wilhai yang merupakan pensyarah kanan di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda sains dari Universiti Malaya, diploma pendidikan dari Universiti Malaya, ijazah sarjana juga dari Universiti Malaya dan ijazah pendoktorat dari Universiti Sains Malaysia. Kepakaran beliau adalah dalam bidang pendidikan sains. Selamat datang Dr. Rajaswari ke webinar kita pada hari ini. Seterusnya, panel kita yang kedua pada hari ini ialah Prof. Madya Dr. Mageswari Patnewan dari Universiti Sains Malaysia. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda sains dari Universiti Malaysia, diploma pendidikan dari Universiti Malaya, ijazah sarjana dari Universiti Sains Malaysia dan ijazah kedoktoran dari Universiti Sains Malaysia. Kepakaran beliau adalah dalam bidang sains, pendidikan kimia, green chemistry in education, pendidikan alam sekitar, writing and learning of multimodal representation. Untuk makluman semua, Dr. Mages telah menghasilkan 76 artikel dengan bilangan membaca 14,090 orang dan bilangan citation ini adalah 762. Tahniah Dr. Mages. Selamat datang Dr. Mages ke sesi webinar kita pada hari ini. Baik, berbalik kepada topik kita pada hari ini iaitu isu sosio-saintifik dalam PDPC Sains. Okay? Bagi seorang pendidik, PDPC merupakan kerja buat kita setiap hari dan ia merupakan satu proses pembelajaran sepanjang hayat. Walaupun sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun bergelar pendidik, saya percaya setiap hari kita akan sentiasa mencuba untuk menjadi lebih baik sehinggalah perkhidmatan kita. Dalam mana-mana subjek akan ada pendekatannya yang tersendiri. Pendidikan sains umpamanya sentiasa mengalami reformasi bagi mencapai matlamat jangka panjangnya, iaitu meningkatkan literasi sains dalam kalangan pelajar. Pelajar yang berliterasi sains dikatakan sebagai pelajar yang mempunyai keupayaan untuk berbincang dan membuat keputusan mengenai isu-isu sosial serta mengaitkannya kepada sains sama ada secara teori atau konsepsi. Dalam skop yang lebih besar, isu-isu yang diistilahkan sebagai isu sosial-saintifik merupakan penghubung antara sains dengan masyarakat amnya. Dengan erti kata lain,
ini sebenarnya adalah kebahagiaan daripada kehidupan kita. Apa yang berlaku di sekeliling kita, apa yang berlaku di sekeliling kita sebenarnya ada kaitannya dengan sains. Okay? Dan itulah cabaran yang kita hadapi sebenarnya, terutamanya kita bagi golongan para pendidik. Okay? Baik. Untuk pembentangan kita yang ini, kita akan mendengar dengan lebih lanjut tentang pengenalan kepada isu sosial saintifik dan akan disampaikan oleh Dr. Raja Mari. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Dr. Raja Mari untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Nur Hashimah. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mageswari dan para peserta kursus ini. Ya, saya berharap kamu akan mendapat manfaat yang banyaklah daripada kursus ini. Okey, sementara ni saya share saya punya kejap ya. Okey, saya harap kamu boleh nampak PowerPoint saya ini. So tajuk saya hari ini adalah isu sosio-saintifik dalam PDPC Sains. Ya, Okey, isu sosio-saintifik dalam PDPC Sains. Kita semua tahu sains adalah satu mata pelajaran yang istimewa yang memang kita minat dalam pendidikan sains ini ya, kerana ada unsur-unsur tertentu. Jadi kita memperhebatkan lagi PDPC kita dengan menambah ilmu kita dalam isu sosio-saintifik. Dan isu sosio-saintifik ini juga dikenali dengan istilah social scientific issues dalam bahasa Inggeris dengan kata ringkasnya SSI. Jadi saya akan menggunakan istilah SSI sepanjang pembentangan saya ini ya. Jadi apakah itu SSI? Isu-isu semasa yang kontroversial, relevan secara sosial, yang melibatkan pengetahuan sains dan sering merangkumi komponen etika. So ini adalah definisinya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan isu kontroversial? Adakah ia kontroversial dari segi politik, ekonomi? Tidak. Ya, kontroversial di sini maksudnya isunya adalah kontroversi dari aspek sosial dan isu itu adalah berkaitan, kontroversi itu adalah berkaitan dengan konsep sains. Contohnya, isu semasa yang kita tahu sekarang ya berlaku di negeri Pahang. Perlombongan unsur nadir bumi, adakah ia perlu dilaksanakan? Itu merupakan satu isu sosial, tapi ia berkait rapat ya dengan konsep sains. Jadi itu merupakan satu SSI dan dia adalah relevan secara sosial. Mengapa relevan secara sosial? Ya, sebab ia akan mempengaruhi masyarakat di persekitaran kita. Ya, di sekeliling kita dia akan mempengaruhi kita. Yang melibatkan pengetahuan sains dan sering merangkumi komponen etika. Jadi komponen etika ini adalah satu aspek ya, satu elemen yang sangat ditekankan oleh pengkaji. Kerana pengetahuan sains mestilah dikembangkan bersama-sama dengan komponen etika. Barulah adanya perkembangan holistik pada seseorang
murid. Jadi apakah dia ciri-ciri? Di sini kita tengok apakah dia ciri-ciri SSI ini. Yang pertama, dia adalah berkait rapat dengan DSKP kita. Itulah tugas kita sebagai guru kan. Maka ia mestilah berkait rapat dengan standard kandungan, standard pembelajaran yang ada di dalam DSP kita. Dan isu itu mestilah merupakan satu isu semasa. Kalau bolehlah, ya, mestilah yang semasa supaya ia relevan dengan keadaan masa sekarang, masa kini. Ya, kalau kita tidak boleh mendapatkan isu yang betul-betul semasa, kita bolehlah juga rujuk kepada isu yang pernah menjadi sensasi ataupun isu yang relevan, relevan dengan pemahaman konsep sains. Okey, sekejap. Alright. Yang ketiga ialah dia isu yang dikemukakan itu mesti mempunyai maklumat yang nyata dan bukan merupakannya rekaan. Contohnya, kita ambil sebagai satu cerita sebagai satu isu. Tak boleh. Okey, tak bolehlah kita ambil satu cerita sebagai satu isu. Dia mesti mempunyai maklumat yang nyata. Jadi sumber-sumber isu ini ada banyak atas social media. Kita ambil yang relevan, yang berkaitan daripada sumber-sumber yang ada relevannya. Keempat, isu yang dikemukakan, yang kita gunakan dalam PDPC kita itu mestilah ada kontroversi. Seperti yang dijelaskan tadi, ya, kontroversi dari segi apa? Dari segi pemahaman sosial, tapi ada pemahaman konsep sains di belakangnya. Ya. Dan tak boleh ada kontroversi dari segi politik ataupun ekonomi. Walaupun ada, kita tidak beri tumpuan kepada aspek itu. Okey, barulah isu itu akan merupakan satu rangsangan kepada pelajar ataupun murid yang kita ajar itu. Ya. Kelima, merangsangkan pengetahuan dan proses sains. Isu yang kita kemukakan mestilah merangsangkan pemikiran murid, ya, dan membawa kepada pemahaman konsep sains. Ya, dan isu yang dikemukakan juga mestilah disokong oleh data. Ya, katakan kita beri satu artikel, satu artikel yang mempunyai isu SSI, SSI. Jadi di dalam artikel itu tidak ada data yang boleh menyokong apa yang dinyatakan dalam isu tersebut. Maka boleh tak artikel itu digunakan? Masih boleh, ya. Dengan syarat maklumat boleh diperolehi ataupun data boleh diperolehi daripada sumber-sumber maklumat yang lain. Ya. Okey, saya harap kamu fahamlah apa yang dimaksudkan di sini, ya. Dan akhir sekali, ya, ciri-ciri isu sosio-saintifik ini ya adalah mesti ada, kalau bolehlah, mesti ada unsur nilai murni ataupun etika. Okey, okey, saya mendapat banyak WhatsApp di sini, ya, yang nyatakan tak boleh akses kita punya program ini. Saya pun tak fahami apa masalahnya, untuk pengetahuan Dr. Madan, ya. Okey, itu tak berhenti berbunyi WhatsApp-nya. Okey. Okey, saya sambungkan, ya, pembentangan saya ini. Okey, unsur yang ketujuh, ya, adalah unsur nilai murni ataupun etika. Okey, kenapa perlu ada? Kalau ada adalah lebih bagus. Memang dalam semua isu yang SSI yang dikemukakan mesti ada elemen nilai murni. Cuma kita yang kena mencungkilnya, ya. Mengapa? Pemahaman konsep sains kalau nilai murni yang ada dalam isu tersebut akan membolehkan satu perkembangan holistik dalam murid. Ya. Sebagai contoh, katakan, ya,
contoh tadilah perlombongan unsur nadir. Adakah ia perlu? Ya. Jadi melalui isu tersebut, pelajar akan memahami konsep sains yang ada di situ dan pada masa yang sama dia akan juga mempertimbangkan nilai murni ataupun etika yang dipamerkan melalui isu tersebut. Ya. Jadi perkembangan kedua-dua ini akan memastikan perkembangan holistik. Dan sebagai seorang anak murid, apa yang dia belajar sekarang akan digunakan oleh anak murid itu kemudian apabila dia besar kelak untuk membuat sesuatu keputusan berdasarkan pemahaman sains dalam masyarakat di mana dia berkhidmat. Okey, so ini adalah ciri-ciri isu sosio-saintifik. Sekarang kita tengok beberapa contoh. Sebelum kita tengok contoh, kita tengok DSKP. Jadi kita ni sebagai guru sains, dokumen rujukan kita adalah DSKP. Jadi di sini kita tengok DSKP Sains tingkatan 2, saya ambil DSKP ini sebagai contoh. Okey, temanya kesihatan manusia. Standard kandungan 4.1 adalah penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Standard pembelajaran ada 4 di sini, membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit. Kedua, menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. Ketiganya, mencerahkinkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit. Menjana idea mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Itu adalah standard pembelajaran dalam standard kandungan ini. Dan di bawah ruang catatan, kita diberi contoh penyakit berjangkit di sini, di mana mediumnya adalah air, udara, sentuhan dan vektor, dan juga penyakit tidak berjangkit dan contoh-contoh penyakit tidak berjangkit. Dan apakah kaedah pedagogi yang disyorkan di bawah ruang catatan adalah pembelajaran berasaskan projek. Okey, jadi pembelajaran berasaskan projek untuk tema kesihatan manusia. Jadi kita tengok di sini bagaimanakah SSI boleh digunakan dalam tajuk ini Okey, sebelum tu tengok standard prestasi dulu. Okey, sebagai guru kita nak kecemerlangan dalam diri murid. Jadi adalah impian setiap guru supaya anak murid kita mencapai tahap penguasaan 6. Saya gunakan TP6. Saya juga terlibat dengan PBD pentaksiran bilik darjah dan guru rasa sangat susah hendak mencapai TP6 ini. Itulah cabaran guru Jadi apakah TP6? Mereka cipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai kesihatan manusia dalam konteks penyelesaian masalah atau membuat keputusan. Ya, kita nampak elemen kebat di sini Kemahiran berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah, membuat keputusan, mereka cipta. Ini semua adalah elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, jadi dalam melaksanakan aktiviti atau tugasan dalam tajuk ini. Jadi cabaran guru ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut lagi oleh Dr. Mageswari nanti. Jadi saya teruskan dengan contoh contoh SSI. Okey, jadi tajuknya dalam standard kandungan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit, tetapi penekanan diberikan kepada penyakit berjangkit. Jadi di sini saya pilih 4 jenis penyakit Antaranya 3 adalah penyakit berjangkit, 1 adalah penyakit tidak berjangkit. Okey, yang pertama adalah leptospirosis, salah tikus atau manusia. Okey, isu ini, SSI ini saya kemukakan dalam bentuk soalan. Mengapa dalam bentuk soalan? Supaya murid boleh berfikir, mencungkil idea mereka, menggalakkan mereka untuk berfikir. Bila ada soalan, kita akan berfikir.
Jadi leptospirosis, salah tikus atau manusia? Apa soalan ni? Salah tikus, salah manusia. Manusia pun bersalah ke? Sebab leptospirosis ini juga dikenali sebagai penyakit kencing tikus ya. Kencing tikus. Ya, jadi itu orang yang tidak kenal leptospirosis. Ya, jadi membolehkan murid kita untuk berfikir. Lepas tu yang terkini pula, isu yang SSI yang terkini, COVID-19. Siapa yang perlu divaksinkan? Ya, siapa yang perlu divaksinkan? Soalannya. Jadi membolehkan murid berfikir, okey, siapa? Orang tua ke? Kanak-kanak ke? Kalau dia belum bacalah, belum mengetahui tentang COVID-19 ini. Ya. Yang ketiga, peningkatan kes diabetes di Malaysia. Ya, juga dikenali sebagai dengan istilah kencing manis. Ya, kes diabetes di Malaysia. Bolehkah ia dikawal? Ya, adakah mencongkel pemikiran pula menggalakkan pemikiran? Bolehkah penyakit kes kencing manis ni dikawal? Dan akhir sekali kes kolera meningkat. Kes kolera ni kita jarang dengar tapi berlaku. Mungkin kita tak perasan. Apakah penyelesaiannya? So saya kemukakan isu ini dalam bentuk soalan. Soalan yang menggalakkan kita memikir. Right. Sekarang kita tengok SSI-nya. Okay. So leptospirosis, salah tikus atau manusia. Okay, ini adalah satu berita laporan berita yang saya ambil daripada berita harian online. Okay. Jadi memang timbul dan isu ini, laporan ini diambil pada tahun 2016, dikeluarkan pada tahun 2016. Ya. Jadi wujud masalah di sini, leptospirosis adalah satu penyakit yang juga merupakan isu sosial. Dan pengetahuan tentang leptospirosis ini berkaitan dengan pemahaman konsep sains. Jadi sebagai saudara semak, kita boleh tengok yang maklumat yang diberi di sebelah kanan ya. Adakah ia berkaitan dengan standard kandungan saya? Tingkatan 2 sains? Ya. Isu semasa? Mungkin tidak ya, kerana tahun 2016. Maklumat yang nyata? Ya betul, isu ini memang wujud. Wujudnya kontroversi dalam isu saya? Ya, sebab nak salahkan tikus ke? Nak salahkan manusia? Merangsangkan pemikiran, ya saya letakkan isu ini, saya bentangkan isu ini dalam bentuk soalan. Disokong oleh data, ya Kementerian Kesihatan Malaysia memberikan semua data tentang berlakunya penyakit leptospirosis ini. Adakah nilai murni? Ya memang ada nilai murni. Kalau tikus, tak adalah. Tapi kalau manusia, salah manusia, memang ada nilai murni. Ya, sebab kita ni sebagai manusia, ada nilai murni. So ini merupakan satu contoh yang baik untuk dibentangkan sebagai SSI. Okey, saya sambung dengan yang kedua. Vaksin COVID-19, siapa patut terima? Siapa patut terima dulu? Okey, persoalan yang hebat masa kini ya. Tapi kita jangan, laporan ini pandangan ini diberikan oleh seorang doktor, Dr. Siti Nur Khairina Sotali ya pada 7 Januari 2021. Okey, kita jangan alih ke aspek ekonomi ke politik ke tidak. Kita hanya bincangkan isu ini berdasarkan pemahaman sains. Okey? Dan semua elemen yang dinyatakan ciri-ciri berkaitan isu SSI ini, isu ini mematuhi berkaitan dengan standard kandungan, isu semasa, maklumat yang nyata, wujudnya kontroversi, merangsangkan pemikiran, disokong data dan juga nilai murni. Ada unsur nilai murni. Ya. Seterusnya, Malaysia mempunyai kadar diabetes tertinggi di Asia. Tertinggi di Asia. Okey. Jadi laporan ini diambil dari Astro Awani bernama, tahunnya adalah 2018. Okey, boleh dianggap sebagai isu semasa.
walaupun 2018. Okey, jadi laporan ini Malaysia mempunyai kadar diabetes tertinggi di Asia. Persoalannya ialah bolehkah ia dikawal? Dan semua elemen ciri-ciri SSI artikel ini mematuhilah sebuah ciri-ciri yang diperlukan. Okey, dan laporan ini juga saya terpaksa edit sedikit ya, sebab gambar yang diletak dalam artikel ini memang tidak sesuai. Okey, so saya kena potong sana sini sikit. Okey, tapi memang nyata artikel isu itu dan terakhirnya daripada utusan Borneo Online, Sabah berhadapan dengan kes penyakit kolera sejak 29 Mei 2020. Sekarang ni kita memberi perhatian kepada COVID-19 sahaja. Tapi wujud pula masalah kolera. Okey, so ini adalah 4 contoh yang berkaitan dengan standard kandungan tadi, berkaitan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Okey, so ini adalah 4 isu yang dikemukakan dalam bentuk soalan. Okey, apakah aspek pembelajaran murid pula? Kita tengok aspek pembelajaran murid. Ya, pembelajaran menggunakan SSI ini memerlukan penyertaan aktif pelajar dalam aktiviti, ya, supaya mereka boleh mengembangkan kemahiran berhujah. Okay, they can talk about science, not only know science or understand science, tapi dia boleh bercakap tentang pemahaman dia itu. Okay, kedua, yang seterusnya, keupayaan untuk membezakan isu sains dan bukan sains. Yang ini guru pun kena mahir. Ya, sebab semasa saya menjalankan aktiviti sudah melangkah sudah ke politik dan ekonomi pula. Jadi kita kena membawa balik murid kita ataupun pelajar kita ke aspek sains sahaja. Fokus kepada isu sains sahaja. Okey, dan mengenal pasti bukti dan data yang boleh dipercayai. Itu dalam tangan guru lah, nak mengajar murid atau pelajar kita. Okey, saya teruskan. Okey, kita kepada aspek pedagogi sekarang. Dalam aspek pedagogi melibatkan SSI, ada 3 aspek, ya, 3 domain yang kita tengok, yang kita perhatikan. Yang pertama adalah elemen reka bentuk. Okey, elemen reka bentuk ini sebenarnya dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. Kita yang mereka bentuk proses pembelajaran anak murid kita. Ya, jadi dalam pembelajaran menggunakan SSI, kita mengemukakan isu terlebih dahulu dan pembelajaran keseluruhannya adalah melalui isu yang dibentangkan. Okey, lepas tu kita memberi arahan berdasarkan isu tersebut. Cikgu nak murid kita membuat satu scrapbook ataupun menyelesaikan masalah ataupun mempersembahkan dapatan mereka. Itu kita sebagai guru yang menyediakan reka bentuk itu. Ya. Ketiganya reka bentuk atau scaffolding yang membolehkan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Jadi elemen reka bentuk ini adalah penting cikgu yang memahami dan cikgu yang melaksanakannya. Dan di sini disyorkan media dan teknologi digunakan. Ya, media di situ luas sangat. Maklumat banyak. Ya, jadi kita gunakan seberapa banyak yang boleh media yang ada di luar sana dengan menggunakan teknologi. Okey. Domain kedua adalah pengalaman pelajar. Apakah yang pelajar alami semasa pembelajaran menggunakan SSI? Dia mestilah boleh mengaitkan isu sosial tersebut dengan konsep sains yang kita nak sampaikan. Okey. Lepas tu mengumpul dan menganalisis data berkaitan isu tersebut. Dan
reka bentuk yang diperkenalkan oleh guru, yang disediakan oleh guru boleh membolehkan mereka mengamalkan pemikiran, berfikir aras tinggi dan juga mempertimbangkan aspek sosial ataupun nilai murni. Jadi pengalaman pelajar, sebab itu isu yang diperkenalkan sangat penting, dia berkait rapat dengan persekitaran ataupun masyarakat di mana murid itu berada. Okey, jadi dalam pengalaman pelajar ini yang dicadangkan adalah argumentasi ataupun pemberian hujah, persembahan, pembentangan, reka bentuk ataupun produk, penyelesaian masalah ataupun cadangan penyelesaian masalah. Okey, jadi kesemua aktiviti ini melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid ataupun pelajar. Okey, domain ketiga adalah atribut guru. Okey, guru perlu mengenalilah, ya, kalau kita nak bentangkan isu, gurulah yang kena mengenali konsep sains dalam isu yang diperkenalkan. Dan di sini kita faham, ya, guru adalah sebagai penyumbang maklumat sahaja. Guru sebagai seorang yang memberi satu reka bentuk yang boleh memberi pengalaman kepada pelajar supaya dia boleh belajar. Ya, jadi guru sebagai penyumbang maklumat di sini dan juga sebagai fasilitator. Ya, guru mestilah mengenali isu dan konsep sains di sebalik isu tersebut. Tetapi kita tidak mengetahui segala-galanya. Saya pun sentiasa belajar daripada anak murid saya, terutamanya dari segi teknologi, ya, yang pesat berkembang ini. Dan merangkumi ketiga-tiga ini adalah elok sekiranya guru sebagai warga pendidik kita mendapat kerjasama daripada PPD, JPN dan juga KPM untuk memperkembangkan lagi kaedah pembelajaran yang memang hebat ini. Okay, right. So itu sedikit sebenar tentang latar belakang dan maksud dan contoh SSI, ya. Apakah yang dinyatakan oleh pengkaji? Kita bukannya menyatakan ia hebat sebab memang ia hebat seperti yang dinyatakan oleh pengkaji berkenaan. Yang pertama, dia menyatakan bahawa ia menjana minat, membawa minat dan motivasi pelajar untuk sains. Okey, minat dan motivasi untuk belajar sains adalah satu isu besar dalam kalangan pendidik sains. Kita pun menghadapinya. Right? Jadi SSI memang membantu di sini. Kedua, ia adalah kaedah yang sangat sesuai untuk pembelajaran menggunakan pembelajaran inquiry menggunakan model 5E. Ya, inquiry, IBSE yang memang hebat masa kini, ya. Dan ketiga, kemahiran seperti membuat keputusan, menyelesaikan masalah berkomunikasi, lisan dan bertulis dan kerja berpasukan di pupuk. Kemahiran ini kita tidak boleh dapat di mana-mana, ya. Jadi guru dalam kelas jika mempunyai satu reka bentuk yang baik boleh memupuk kemahiran ini dalam kalangan murid. Dan kemahiran ini akan dibawa bersama oleh murid itu apabila dia meninggalkan bangku sekolah, terutamanya dalam dunia korporat, di mana dia bekerja. Kemahiran-kemahiran ini sangat membantu, ya, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, kaedah berkomunikasi, semangat berpasukan. Ini semua membantu dalam dunia korporat. Dan akhir sekali, membantu meningkatkan pemahaman pelajar. Okey, setakat ni pelajar mungkinlah ramai pelajar ataupun anak murid yang merasa bahawa sains itu adalah saya perlu memahami sains. Saya perlu mengingati konsep sains. Yang saya sangat suka tentang SSI adalah it helps students to talk about science. Okay, to talk about science, link it to the issues and what is the science concept behind it. Bukan sekadar menghafal fakta sains sahaja. Okay, when you talk about something, you learn more.
So SSI ini membantu pelajar untuk bercerita ya, bercakap tentang sains. Okey, kita tengok satu maklum balas. Okey, masa sudah dekat ya. Kita tengok satu maklum balas guru di sini. Ini diambil daripada satu artikel ya. So ini adalah feedback daripada guru yang mengambil bahagian dalam SSI. During the course of instruction, I came to believe that with modest adjustments in approach, reka bentuk, modest adjustments in approach, this curricula could be utilized at the elementary level, sekolah rendah, as a way to increase critical thinking skills and enhance overall student learning. Okay, moreover, I feel that infusing primary science curriculum with SSI would empower students to consider how science-based issues reflect, in part, moral principles and elements of virtue that encompass their own lives. Okay, masyarakat murid itu sendiri. So it is very inspiring ya. Maklum balas guru ini sangat memberangsangkan, sebab itu saya ambil dia punya. Okay, seterusnya apa yang dinyatakan oleh murid? Murid ingin sangat mengaitkan pengetahuan sains dengan real life examples. Using issues when teaching provides real life examples and ways to support ideas. It allows me to study a topic more in depth. Yes, itu yang kita nak. Ya, mempelajari sesuatu dengan kaedah bermakna. Ya, prepares me for life katanya. Prepares me for life. Any issue that comes along my way, I can think about the concepts, the science concepts behind it. Ya, jadi ini maklum balas murid. Okay, so begitu baik SSI ini, tapi ada juga isunya ya. Okay, kita tengok sedikit sebanyak tentang isunya. Guru selesa dengan kaedah pengajaran tradisional. Okay, guru sudah selesa dah. How my teacher taught me, itulah kaedah yang saya gunakan. Ya, jadi sudah selesa dengan kaedah yang guru gunakan, dia tak mau berubah. Ini bukan saya yang menyatakannya, pengkaji yang menyatakan. Kedua, guru kurang kemahiran dalam PDPC berpusatkan murid. Okay, guru sudah menjadi authoritarian di dalam kelas, ya, jadi dia menghadapi kesukaran untuk mengadakan pembelajaran berpusatkan murid. Ketiganya, transformasi PDPC, kaedah tradisional mendapat tentangan dari murid. Sekarang ni murid pula yang tak suka. Cikgu gunalah kaedah biasa katanya. Okey. Guru keempat, guru kurang yakin untuk mengadakan perbincangan kelas. Kurang yakin, bolehkah saya handle SSI ini? Right? So dia kurang yakin. Ni message lagi ya, tak dapat masuk. Tak apa. Okey, kelima, kekurangan pada latihan perguruan dan juga latihan perkembangan profesional ya. Seperti yang sedang dilaksanakan sekarang, dan juga yang sangat dinyatakan oleh guru adalah kekurangan masa. Maklumlah, kita dapat 2 jam, 2 waktu sahaja di sekolah. Okey, mana saya tidak mempunyai masa untuk membentangkan isu dan adakan diskusi, kata guru. Jadi aspek ini akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Prof nanti ya. Okey. So sekian sahaja pembentangan saya. Okey, terima kasih Dr. Rajesh. Okay. Banyak input yang kita dapat daripada pembentangan Dr. Rajesh tadi. Okay, sebelum tu saya pun menerima WhatsApp yang mengatakan tak dapat masuk link. So untuk yang tak dapat masuk tu boleh type ataupun Google melalui tajuk webinar kita pada hari ini. Okey? Okey. Okay, so daripada pembentangan Dr. Rajesh tadi, dia telah jelaskan kepada kita tentang
maksud SSI. Okay, saya gunakan SSI seperti Dr. Rajesh gunakan. Okay, ciri-ciri SSI. Okay, contoh SSI yang Dr. Rajesh gunakan tadi dalam contoh isu kesihatan ya. Okay, beliau menggunakan contoh untuk seperti kencing tikus, COVID-19, okay, diabetes, di mana kalau kita melihat isu ini sebagai satu perkara yang terpisah, okay, itu yang kita tak dapat melihat yang sebenarnya sains tu ada di sekeliling kita. Okay, sebenarnya benda yang berlaku di sekeliling kita ni ada berkaitan dengan sains, dan sebab tu kita nampak sains ni adalah subjek yang susah kerana kita tak boleh nak kaitkan dengan apa-apa yang berada di sekeliling kita. So itulah pentingnya SSI dalam PDPC sains khususnya. Okay, selain itu juga tadi Dr. Rajesh ada share tentang bagaimana pedagogi penggunaan SSI dalam bilik darjah. Okay, kelebihan menggunakan SSI dan beberapa isu tentang penggunaan SSI dalam bilik darjah. Okay, so dekat sini saya ada satu soalan ya untuk Dr. Rajesh. Okay, so pada pendapat Dr. Rajesh ni, okay, apakah harapan ataupun perancangan doktor sendiri untuk SSI dalam pendidikan sains? Oh, okay. Saya sangat berminat ya dengan kerjasama daripada guru-guru, warga pendidik semua sekali untuk mengembangkan lagi tentang pedagogi menggunakan SSI dalam kalangan guru-guru sains ya, dan juga matematik ya. Boleh digunakan dalam sebarang mata pelajaran sebenarnya. Dan saya juga berminat untuk menyediakan modul berkaitan dengan menggunakan SSI sebagai satu platform untuk inquiry dan mungkin juga STEM. Ya. Itulah harapan saya. Terima kasih Dr. Noshima. Okey, terima kasih Dr. Rajesh. Okey, selepas kita mendengar dan kita dapat memahami dengan lebih jelas tentang isu sosio-saintifik ini, saya rasa eloklah kita teruskan lagi berkenaan dengan isu ini dengan mendapat pendedahan dengan lebih lanjut tentang isu sosio-saintifik. Okay, so seterusnya untuk sesi pembentangan yang kedua ini, kita akan mendengar dengan lebih lanjut tentang isu sosio-saintifik ataupun SSI sebagai pelantar untuk inquiry yang akan disampaikan oleh Dr. Mageswari. Okey. Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Mages. Okay, terima kasih Dr. Nur Hashima. Okay, also terima kasih kepada Dr. Rajeshwari yang menjemput saya daripada USM untuk membuat perkongsian ini tentang socio-scientific issue dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Okay, terima kasih. Let me go through, I think, hold on, let me share my PowerPoint. Why my PowerPoint? Okay, so saya buat sambungan daripada apa yang telah dibentangkan oleh Dr. Rajeshwari. So I will just expand what she has said, and also saya akan pergi lebih mendalam sedikit bagaimana nak integrasikan socio-scientific issues dalam pengajaran dan pembelajaran sains. So sebelum itu, I just want to browse through, or I just want to go back to what she has said. So, mengapa kita perlu socio-scientific issue dalam pengajaran dan pembelajaran sains? Mengapakah isu ini sangat penting dan mengapakah isu ini perlu mendapat perhatian semua guru-guru dan juga guru pelatih yang akan pergi ke sekolah pada suatu masa akan datang nanti. Now, sekarang kalau kita tengok isu global, any issue global or issue local, it might be very locally relevant to Malaysia ataupun sebarang isu global. Isu ini adalah isu yang sangat kompleks. Okay,
kompleks dan isu-isu ini biasanya adalah isu-isu yang multidisciplinary. Maksudnya isu ini tidak dapat diselesaikan dengan hanya kita mempelajari sains sahaja. Okey, dengan pengetahuan sains sahaja kemungkinan kita tidak dapat menyelesaikan isu-isu sebegini. Okey, isu yang kompleks, isu yang memerlukan kepakaran daripada pelbagai bidang untuk menyelesaikan. Okey. So bermaksud dari peringkat sekolah lagi setiap individu harus dilatih ataupun harus diberi pengalaman untuk melalui isu-isu sebegini. So salah satu cara bagaimana kita boleh membawa isu ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains adalah dengan menggunakan platform socio-scientific issue. Okay. Nah, apa maksud socio-scientific issue? Okay. So seperti yang Dr. Rajeswari tadi dah kata, socio-scientific issues adalah isu yang sangat relevan kepada sesuatu masyarakat. Okay, isu itu adalah relevan kepada masyarakat. Di sebalik isu itu relevan, isu tersebut adalah bertapak pada bidang sains. Okay, isu itu bertapak dalam bidang sains. So kalau kita tengok sebarang penyakit, okay, isu kesihatan, semuanya satu isu yang sangat umum di dalam kalangan masyarakat. Dan isu ini juga adalah scientifically defined. Kalau kita nak buat sesuatu tentang kesihatan kita, banyak perkara-perkara yang secara saintifiknya seseorang individu itu perlu ketahui. Okay, so isu ini bukan saja relevan kepada masyarakat, sebaliknya isu ini adalah scientifically defined. So sebab itu isu-isu ini disebut sebagai isu-isu saintifik. Okay, isu-isu sosio-saintifik. Saya sangat gembira untuk buat satu perkongsian sebegini sebab isu sosio-saintifik ini telah menjadi sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran sains bermula dari peringkat sekolah rendah sampai ke universiti di negara-negara lain. Tetapi di Malaysia kita masih lagi pada peringkat awal ataupun saya tidak pasti berapa orang yang mengenali isu-isu saintifik dan mengenal pasti kepentingan isu-isu ini untuk diintegrasikan dalam PDP seharian di sekolah. Okay? So saya berdasarkan perkongsian saya di peringkat antarabangsa dan juga dengan kawan-kawan saya science educators daripada negara-negara lain, banyak benda yang saya pelajari di mana isu socio-scientific issue telah menjadi sebahagian utama PDP seharian mereka di sekolah-sekolah, dari peringkat sekolah menengah sampai guru pelatih dan juga di universiti. Okay, right. So biasanya isu sosio-saintifik ini akan saya gunakan sebagai sebahagian daripada kurikulum guru pelatih di USM dan juga sebahagian daripada kursus Masters in Science Education di USM. So bila saya diberi peluang untuk berkongsi dengan guru-guru dan juga guru-guru pelatih di seluruh Malaysia, ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. So semua orang dapat mengenal pasti apa dia isu sosio-saintifik dan bagaimana kita nak integrasikan di dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah. Okay, right. Seperti yang Dr. Rajesh kata, kebanyakan isu alam sekitar adalah isu yang relevan kepada society. Okay, dia adalah sangat relevan kepada masyarakat. Di sebalik kerelevanan, isu ini juga melibatkan banyak elemen-elemen saintifik. Tanpa elemen-elemen saintifik, seseorang individu itu tidak dapat mengenal pasti isu-isu alam sekitar. Sebagai contoh, isu perubahan iklim. Apa maksud perubahan iklim? Fenomena perubahan iklim adalah gas rumah hijau.
isu gas rumah hijau. Apa dia gas rumah hijau? Boleh tak kita bincangkan tentang gas rumah hijau tanpa melibatkan fakta sains? Tak boleh bukan? So isu alam sekitar adalah isu yang melibatkan masyarakat. Di sebalik kepentingan masyarakat, isu ini juga melibatkan fakta-fakta sains. Begitu juga dengan kesihatan. Penyakit berjangkit atau penyakit tidak berjangkit. Semua isu ini adalah relevant to the society and scientifically defined. Okay, dia ada elemen-elemen sains di sebaliknya. Dan semua isu yang berkaitan dengan sustainability boleh dikatakan sebagai isu-isu sosio-saintifik. Dan yang penting sekali, isu ini adalah isu multidisciplinary. Kalau kita bincang tentang tenaga, energy, it's a global issue. Okay, energy adalah satu masalah global. Bolehkah kita bincangkan penggunaan tenaga, for example? Okay, kita nak mengurangkan penggunaan tenaga. Penyumbang utama kepada penggunaan tenaga adalah isi rumah. Okey, isi rumah adalah penyumbang utama yang menggunakan tenaga paling banyak dalam dunia ini. Okey, so macam mana kita boleh ajar supaya isi rumah boleh mengurangkan penggunaan tenaga? Salah satu cara adalah kita mendidik mereka daripada seawal-awalnya dari peringkat sekolah rendah dan seterusnya sekolah menengah dan sebagainya. Right? Bagaimana kita nak mendidik tentang tenaga? Kalau kita tengok kurikulum sekolah rendah ataupun sekolah menengah, dia ada satu topik tentang tenaga. Tetapi adakah kurikulum ini menitik beratkan bagaimana kita nak ajar setiap individu yang mengikuti kursus tersebut, ajar dia macam mana mengurangkan penggunaan tenaga. So mungkin ada, tapi elemen ini adalah satu elemen yang sangat kecil. Mungkin satu subtopik yang sangat kecil. Okay? So bagaimana kita boleh highlightkan supaya mengurangkan penggunaan tenaga ini boleh jadi satu isu yang lebih besar dan mendapat satu perhatian yang lebih banyak, and then pelajar yang mengikuti kursus tersebut juga akan mendapat faedah daripada PNP pada hari itu. Okay, so itu tenaga ini adalah satu contoh isu sosio-saintifik. Now, masalahnya sekarang, isu sosio-saintifik ini adalah satu isu yang umum, okay? Dan dia tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran. Okay, contoh seperti yang saya kata tadi, tenaga. Isu perubahan iklim. Ini adalah isu-isu sosio-saintifik yang perlu pelajari, tetapi isu-isu ini tidak ada di dalam sukatan pelajaran. Okey, ataupun mungkin ada dalam sukatan pelajaran, tetapi seperti yang saya kata tentang isu tenaga tadi, mungkin dia adalah satu komponen yang sangat kecil yang tidak mendapat perhatian perhatian daripada guru yang mengajar. Okey, ataupun perkara ini mungkin tidak diuji di dalam peperiksaan. Okey, so kalau macam itu, macam mana kita nak integrasikan isu sosio-saintifik ini dalam pengajaran dan pembelajaran? You know, isu ini perlu mendapat perhatian sebab isu ini adalah sangat penting untuk membolehkan setiap individu itu diliterasi secara saintifik. Mendapat literasi saintifik. Apa maksud literasi saintifik? Di sini literasi saintifik bermaksud setiap individu yang mengikuti pembelajaran tentang tenaga, tentang alam sekitar atau tentang kesihatan, dia dapat apply atau dia dapat gunakan maklumat yang dia belajar di dalam bilik darjah dalam kehidupan harian pelajar tersebut. Pada masa sekarang, saya rasa student tidak dapat melihat apa yang dia belajar di dalam bilik darjah dan apa yang berlaku di luar bilik darjah. Dia tidak dapat menggunakan apa yang dia belajar sebagai satu jambatan untuk hubungkan dengan apa yang berlaku di luar bilik darjah. So ini adalah satu halangan yang
sentiasa wujud dalam sistem pendidikan di negara kita. So bagaimana kita boleh mengatasi ini? Satu cara adalah isu-isu sosiosaintifik. Right? So as I said, isu-isu ini tidak ada dalam kurikulum ataupun mungkin ada tetapi dia wujud secara tidak signifikan. So bagaimana kita boleh pastikan guru-guru mengintegrasikan sosiosaintifik isu ini dalam pengajaran mereka. Okay? Kita tidak ada kuasa untuk mengubah struktur kurikulum yang sedia ada. So kita perlu ikut struktur kurikulum yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Right? So dengan menggunakan struktur kurikulum yang sedia ada, bagaimana agaknya isu-isu sosiosaintifik ini boleh dibawa kepada pelajar. Okay? So dia ada banyak cara. Okay, satu kita boleh gunakan sebagai satu konten. Okay, boleh digunakan sebagai konten. Saya harap penonton dapat faham bila saya kata content knowledge. Content knowledge means you talk about konsep sains. Itulah disebut sebagai content knowledge. Ataupun guru-guru boleh gunakan ini sebagai satu pedagogical knowledge. Satu teknik pengajaran. Satu cara nak mengajar. Okay, so ada dua cara, satu sebagai content ataupun sebagai pedagogical knowledge. Okay, saya akan cuba sentuh kedua-duanya sekali. Saya harap pelajar-pelajar ataupun guru-guru yang mengikuti webinar ini akan faham bagaimana nak integrasikan isu-isu sosiosaintifik. Okay, right. Now, so pendekatan mengajar isu-isu sosiosaintifik ataupun mempelajari isu-isu sosiosaintifik ini adalah satu pendekatan konstruktivis. So maksud konstruktivis di sini, kita tak boleh ajar macam tu. Kita guru tak boleh menerangkan. Guru bukanlah pusat yang memberi semua maklumat. Okay, pembelajaran ini berlaku daripada pihak pelajar. Pelajar yang melakukan PNP di sini. Pelajar yang melakukan pembelajaran di sini. So then it might be a question among you. Semua modul, semua pendekatan pun macam ni. Semua pendekatan pun dikatakan mesti bermula daripada pelajar. Okay, guru hanya sebagai facilitator. So bagaimana nak lakukan perkara ini? Macam mana kita nak pastikan pembelajaran itu adalah berpusat kepada pelajar? Maksudnya pelajar yang menerbitkan pengetahuan tersebut. Pelajar yang meneroka dan mendapatkan pengetahuan tersebut. Guru ini hanya membantu pelajar dalam ke arah ataupun dia guru hanya seorang facilitator ataupun dia membantu untuk membolehkan pelajar mendapatkan pengetahuan tersebut. Tetapi guru tidak memberi pengetahuan. Okay, so bagaimana agaknya isu-isu sosiosaintifik ini boleh disertakan melalui PNP yang teknik pedagogi yang sesuai supaya pelajar boleh mendapatkan pengetahuan tersebut. Okay, so terdapat banyak modul, terdapat banyak model. Okay, pendekatan konstruktivis adalah satu pendekatan yang umum. Kalau saya cerita pendekatan konstruktivis secara umum, mungkin mungkin penyampaian saya tidak begitu eksplisit. Okay, so saya cuba akan sampaikan ada 2 atau 3 modul dalam pembentangan ini, tetapi saya akan cuba saya akan fokus pada model pembelajaran 5E, 5E learning. Okay, so model pembelajaran 5E ini adalah satu model yang tidak asing dalam kalangan pendidik. Model ini pun saya akan kata satu model yang quite outdated. It's not contemporary. Tidak lagi sesuatu yang sangat baru. It's quite outdated, but it is still employed in the teaching and learning. Okay, it is still ramai lagi guru-guru yang actually design dia punya teaching menggunakan pendekatan 5E learning. Okay, so kita sudah beralih kepada satu teori-teori yang more contemporary yang lebih sesuai saya rasa, tetapi saya akan fokus di sini untuk 5E untuk memudahkan guru-guru mendengar dan implement di sekolah-sekolah.
Okey, satu contoh dia. Sisa pepejal. Sisa pepejal ini adalah satu topik di dalam sains sekolah rendah. Okey, saya tak pasti tahun berapa, sama ada mungkin tahun 5 ataupun tahun 6. Tema dia adalah bahan pembuangan, standard kandungan bahan pembuangan, standard pembelajaran mengenal pasti sisa berdasarkan jenis bahan dengan memerhatikan persekitaran dan pelbagai jenis media. Hasil yang objektif PNP ini adalah pelajar selepas mempelajari tajuk ni, dia patut menyatakan maksud sisa pepejal, dia patut mengenal pasti dan menyenarai contoh-contoh sisa pepejal. Okey, ini adalah objektif dia. Right? So bagaimana agaknya kita boleh menyampaikan mengajar tajuk ini supaya penyampaian itu menggambarkan isu sosio-saintifik. Right. So seperti yang saya kata tadi, isu di sini adalah sisa pepejal. Isu ini adalah scientifically defined. And dia adalah satu isu yang sangat related dengan society. Pengumpulan sisa pepejal yang secara tidak terkawal. Mengapa sisa pepejal terhasil? Pembuangan plastik, pembuangan styrofoam, okey, pembungkus makanan. Plastik adalah satu hasil penemuan saintifik yang sangat ulung. Okey. Begitu juga styrofoam untuk menyenangkan pembungkusan makanan, styrofoam telah digunakan secara berleluasa. Ini adalah satu contoh yang saya bagilah. So kalau kita nak tengok apa lagi elemen-elemen sains yang terlibat di situ, ada banyak lagi. Okay, right. Macam bagaimana kita boleh menggunakan pendekatan 5E dalam mengajar pengurusan sisa. Now ini adalah pelajar sekolah rendah. Mungkin tahun 5, tahun 6. Saya tak kurang pasti di sini. So, cikgu mesti engage. Fasa pertama dalam pendekatan 5E adalah, E yang pertama adalah engage. So, bermaksud guru mesti memastikan pelajar engage dalam PNP tersebut. Okay, so bermaksud akhir fasa ini pelajar mesti faham atau pelajar mesti boleh pelajar boleh memberitahu guru yang tajuk hari ini adalah tajuknya sisa pepejal. Okey, so bagaimana agaknya guru boleh membuat PNP, merancang PNP supaya pada akhirnya pelajar boleh mengenal pasti tema fasa pada bahagian engage. So ini memandangkan ini adalah pelajar sekolah rendah. Kajian yang kita buat ini, kita telah memberitahu pelajar untuk menengok wayang Wall-E. Okay, so they are asked to watch the movie Wall-E. So Wall-E ini adalah satu gambar animation. So dia melibatkan banyak animation di mana pengurusan sisa merupakan perkara ataupun fokus gambar ataupun movie tersebut. Okay, so selepas pelajar tengok wayang tersebut, mungkin hari sebelum mereka datang ke sekolah, sehari sebelum, sampai di sekolah, kelas, permulaan kelas, cikgu menanya soalan sebegini. Adakah bumi akan kekal sesuai untuk diinapi? So jawapan ini semua mereka boleh dapatkan daripada gambar tersebut, Wall-E. Apakah permasalahan utama? Permasalahan utama dalam gambar tersebut adalah pengumpulan sisa yang tidak terkawal. Pengurusan sisa yang tidak terurus, tidak diuruskan dengan betul. So, bila sisa tidak diuruskan betul, apa akan jadi kesannya pada manusia, persekitaran dan kehidupan lain? Okay, so daripada wayang tersebut, daripada movie tersebut, pelajar boleh menjawab soalan-soalan begini. So pada bahagian engage, mereka dapat fokus pada tajuk hari ini, iaitu sisa pepejal, sisa. Lepas itu bahagian explore. Pada bahagian explore, pelajar mestilah dibenarkan explore. So dalam konteks kajian kami, apa yang dibuat, pelajar disuruh pergi ke keliling sekolah dan mengumpul apakah sisa-sisa yang mereka perhatikan, buat satu senarai.
Daripada senarai tersebut, mereka dapat kategorikan sisa tersebut kepada plastik, kertas, kaca dan sebagainya. Okay, selepas itu peringkat explain. Now, daripada peringkat engage, lepas tu explore, lepas tu explain, bila sampai ke peringkat explain, sebagai seorang guru sains, saya dah boleh agak pelajar pada peringkat ini sudah menghasilkan satu skema di dalam pemikiran mereka. Mereka sudah ada satu mental structure ataupun struktur mental. Apa itu sisa? Apakah kategori-kategori sisa? Mereka sudah bentuk benda struktur ataupun skema ini di pemikiran mereka. So, struktur atau skema ini dibentangkan ataupun diterangkan kepada ahli-ahli kumpulan yang lain. So, itu adalah engage. Now, elaboration. Elaboration adalah peringkat yang seterusnya. Elaboration kita boleh pecahkan kepada elaboration 1, fasa 1, fasa 2. So in bahagian elaboration, pelajar boleh tengok video ataupun sebarang multimedia. Okay, mereka boleh tengok sebarang multimedia and then multimedia itu mestilah ada kaitan dengan sisa, berkaitan dengan sisa. So dalam konteks ini, pelajar telah melihat satu video menggambarkan pengumpulan sisa pepejal di Malaysia di tepi laut. Okay, so selepas tengok video tersebut, guru mengemukakan beberapa soalan. Berapa banyak sisa yang dibuang oleh setiap individu? Berapa banyak sisa terkumpul di Malaysia? So, jawapan untuk soalan tersebut terdapat dalam YouTube video tersebut. Okey, selepas itu sebagai penambahan, guru juga telah menyediakan satu keratan akhbar yang menyatakan jumlah sisa pepejal negara ini melebihi jangkaan 30 tan sehari. So, kalau kita tengok dari bahagian explanation, fasa seterusnya adalah elaboration. Dari explain, student pergi ke elaborate. Bermaksud mereka dapat mengenal pasti, dapat mengukuhkan skema ataupun mental structure yang telah dibentuk pada bahagian explanation tadi. So elaboration yang seterusnya adalah kita boleh create satu benda macam debate. Okay, satu debate di mana guru menyediakan satu senario. Okay, dia menyediakan satu senario di mana dia menggalakkan pelajar untuk berdebat. So, senario yang diberikan kepada pelajar tersebut adalah perkembangan sains dan teknologi adalah penyumbang utama kepada pengumpulan sisa. So, di sini sisa boleh jadi botol plastik, polistrina, pembungkus makanan. So, pelajar kena ada kumpulan yang setuju, ya, perkembangan sains dan teknologi yang telah menyumbang. Ada satu kumpulan lagi membantah. Dia kata bukan. Perkembangan sains dan teknologi bukan menyumbang, sebaliknya dia memudahkan kehidupan manusia. So di sini terdapat satu konteks di mana pelajar telah diberi ruang untuk argue, okay, untuk mereka berdebat. So socio-scientific issue adalah isu yang mesti membenarkan pelajar untuk argue. Bila mereka argue, secara tidak langsung elemen critical thinking, okay, elemen nak sebut apa, critical thinking dah ada kat situ. Okay, so without being critical, dia tidak boleh argue. Okay, so pada bahagian evaluation bolehlah dikatakan bila akhirnya pelajar menyediakan projek. Okay, produk hasil kita semula. So produk yang mereka hasilkan mestilah sesuai dengan peringkat sekolah rendah lah. So guru boleh menyediakan rubrik untuk menilai hasil pelajar dari aspek kognitif, pemahaman dia, lepas dan juga dari aspek efektif. So cognitive and effective both are equally measured. Okay, so ini adalah satu contoh bagaimana pendekatan 5E boleh digunakan dalam mengajar topik pengurusan sisa untuk peringkat sekolah menengah.
Okay, so highlight kat sini adalah setiap kali kita mengajar isu socio-scientific isu itu mestilah menggambarkan kerelevanan dengan kehidupan seharian pelajar. So tajuk di sini yang ada dalam dokumen standard adalah pengurusan sisa. So tajuk pengurusan sisa ini boleh di reflect sebagai socio-scientific issue sekiranya PNP dijalankan seperti yang saya nyatakan tadi. Okay, so guru kena rancang seboleh-bolehnya macam mana kerelevanan dengan kehidupan seharian itu dapat digambarkan. Okay, so that's the key here. Now, saya akan pergi kepada satu lagi contoh. Saya tak ada banyak masa, so I will just browse through the contohs. Now, ini adalah topik pemakanan. Yang ini tingkatan 2, sukatan tingkatan 2. Bidang dia nutrisi, standard kandungan, kepentingan gizi seimbang, standard pembelajaran menguji kehadiran kanji, glukos, protein, lemak dalam makanan. So selepas pengajaran ini, pelajar seharusnya dapat memahami protein dalam nutrisi, menjalankan aktiviti, mengkaji kehadiran protein, membincangkan isu sosiosaintifik yang berkaitan dengan protein. Nah, apa isu sosiosaintifik di sini? Sukatan sains konsep yang dinyatakan di dalam dokumen standard adalah protein. Pelajar harus mengenali maksud protein. Apakah akan berlaku jika kita mengambil protein secara berlebihan dan apa akan berlaku sekiranya kekurangan protein. Okay, so itulah yang terdapat di dalam dokumen standard. So bagaimana kita boleh sebagai seorang guru, kita boleh jadikan PNP pada hari itu lebih reflect kepada kehidupan seharian pelajar ataupun apa yang berlaku di sekeliling pelajar. Salah satu cara adalah dengan memperkenalkan diet Atkins. Diet Atkins ini adalah satu diet yang selalu dikaitkan dengan untuk pengurangan berat badan dan sebagainya. Okay, so diet Atkins ini adalah isu sosial. Okay, itu adalah satu isu sosial. Tetapi isu diet ini juga adalah scientifically defined. Okay, semua diet mesti ada elemen sains di situ. Kita tak boleh lari daripada elemen sains. So satu contoh dia adalah membawa diet Atkins ke dalam pengajaran dan pembelajaran topik protein. So macam mana kita nak buat ini? Saya bagi satu gambaran yang umum saja. Now, masih lagi pendekatan 5E. Sebarang pendekatan kita boleh guna, tetapi seperti yang saya kata sebelum ni, saya cuba gunakan pendekatan 5E. So ini adalah pelajar sekolah menengah, right? So kita boleh gunakan contoh-contoh yang lebih konkret daripada pelajar sekolah rendah tadi, okay? Right. Now, so pembelajaran ini dilakukan dengan peringkat engage bermula dengan pelajar melihat multimedia video tube top 10 foods high in protein. Okay, pelajar video tube, I think the YouTube is lebih kurang 3 minit ke 4 minit. Macam tu saja. So selepas tengok video tersebut, pelajar mengkategorikan makanan. So pelajar mengenal pasti apakah makanan yang kaya, contoh-contoh makanan yang kaya dengan protein. Okay? Dan dari situ mereka mengenal pasti selain daripada contoh yang dinyatakan dalam video tersebut, apa lagi makanan yang boleh digolongkan sebagai makanan yang kandungan proteinnya sangat tinggi. Okay? Pada peringkat explore, mereka melakukan eksperimen yang telah sediakan di dalam dokumen standard, di mana mereka mengesan kehadiran protein dalam makanan tertentu. Okay, so mereka membuat hipotesis,
mengenal pasti kegunaan reagent Milan, membuat observation, pemerhatian sewaktu eksperimen, selepas tu membuat inference daripada pemerhatian yang dijalankan. So kalau kita tengok di sini, bahagian exploration ini betul-betul adalah daripada sukatan, daripada document standard. Okey, semasa pelajar melakukan eksplorasi, pada fasa eksplorasi ini, soalan-soalan tambahan digunakan, okey, digunakan oleh cikgu supaya pelajar boleh dia tidak limit, pelajar tidak limit pemikiran mereka, sebaliknya mereka expand pemikiran mereka melihat kepada apakah unit asas protein. Apakah yang maksud, bagaimana amino acid boleh jadi unit asas protein? Apakah kesan kekurangan dan kelebihan protein? Okay, so kalau kita tengok bahagian engage dan explore ini adalah berkaitan. Daripada engagement, pelajar sampai ke exploration. So daripada engagement dengan exploration, mereka sudah membentuk satu skema. Apa itu protein? Apa itu unit asas protein? Apakah contoh makanan yang mengandungi protein yang tinggi? Apa akan berlaku sekiranya protein kekurangan atau protein berlebihan? Right? Selepas itu, pada bahagian explanation, pelajar akan explain apakah skema yang telah dibentuk atau struktur mental tentang protein yang mereka sudah ada, dan mereka meneroka apa yang ada di dalam pemahaman mereka daripada engagement and exploration dan meneroka diet Atkins. So bermaksud mereka pergi ke YouTube video untuk lihat apa itu diet Atkins dan bagaimana menu diet Atkins versi Malaysia. Ada banyak versi. So di sini mereka akan pergi ke versi yang very relevant, sesuai dengan konteks Malaysia. Kita tak mau pergi tengok versi US. It's not relevant to us, or versi UK. It's not relevant. We want to see versi Malaysia. Lepas tu kita buat satu perdebatan. Adakah diet Atkins ini patut diikuti untuk semata-mata untuk mengurangkan berat badan? Adakah dia sesuai? Apa kebaikannya? Apa keburukannya? Apakah impak kepada kesihatan manusia? Okay, so itu berlaku pada bahagian explanation. Pada bahagian elaborate, so pada bahagian explanation ini, pelajar memang sudah ada satu pembentukan mental schema tentang protein, kebaikan protein dan keburukan protein yang berlebihan. Semua ni pelajar sudah tahu sekarang. Selepas tu dia pergi fasa yang seterusnya, elaborate. Fasa elaborate ini, tujuan fasa elaborate ini adalah untuk mengukuhkan pemahaman dia. Pemahaman di sini sebagai guru kita kena faham apa dia pemahaman. Pemahaman adalah mental structure atau skema mental yang pelajar sudah bentuk. So daripada bahagian engagement, exploration, explanation, mereka sudah bentuk satu mental schema. Okay? Mental schema itu perlu dikukuhkan. Di peringkat elaborate ataupun di fasa elaborate ini, mental schema dikukuhkan. So ada banyak cara untuk dikukuhkan. So kalau kita tengok sisa pepejal tadi, dia tengok pada satu keratan akhbar ataupun pendebatan, itu adalah satu cara nak mengukuhkan dia. So di sini pada peringkat elaborate, pelajar telah menyediakan PowerPoint slides tentang diet Atkins, keburukan dia dan kepentingan dia, diet Atkins, bagaimana dia boleh membawa kebaikan. Ada yang kata dia tak begitu sesuai. So pelajar telah menyediakan PowerPoint diet Atkins. Okay? Dan PowerPoint ini telah dibentangkan pada peringkat evaluation. So peringkat evaluation, guru menyediakan rubrik untuk menilai pembentangan. So kalau kita tengok balik, kandungan dokumen standard, dia hanya memberitahu guru harus mengajar tentang protein. Guru harus mengajar tentang fungsi protein, unit asas protein, kekurangan protein,
kelebihan protein. Correct? Tetapi apabila kita integrasikan elemen sosiosaintifik, di topik ini sosiosaintifik adalah Atkins diet, kita telah membawa isu protein ini kepada kehidupan seharian pelajar, yang kita menjadikan pembelajaran sains ini lebih relevan kepada kehidupan seharian pelajar. Okay, so pelajar boleh menilai dia kena ambil berapa banyak protein. Protein ni dapat dari mana? Apakah contoh makanan yang sesuai untuk dia untuk protein? You know, dia kena ambil protein daripada kategori makanan yang dia dapat di rumah. You know, so dia boleh menilai. Right? So ini adalah hanya untuk topik protein. So kita juga ada buat untuk vitamin dan seterusnya. Di situ ada banyak subtopik dalam topik pemakanan. Right? So bila student tu dah belajar semua topik pemakanan, benda ni bila nak sampai, bila dia nampak dia lebih relevan, so dia boleh praktikkan apa yang dia belajar di sekolah, apa yang dia belajar di sekolah beyond the classroom, di kehidupan di luar bilik darjah. So itulah saya kata jadi. Social scientific issue membolehkan pembelajaran sains yang lebih relevan. Dan satu lagi kita harus ingat, dia bukan saja single disciplinary, dia adalah multidisciplinary. So di sini kita belajar konsep sains, protein. Tetapi bila dia bawa kepada di luar, dia akan jadi satu isu kesihatan. So bila kita gabungkan pemahaman pelajar tentang protein, vitamin, karbohidrat, lemak, semua ni, dia akan mendapat satu pemahaman yang holistik tentang pemakanan yang di mana dia boleh apply dalam pemilihan pemakanan dalam kehidupan harian dia. Okay, right. So itu adalah satu contoh pendekatan 5E dalam pemakanan. Right. Satu lagi adalah interaksi antara benda hidup. Ini adalah satu topik sekolah rendah. Okay, saya tak berapa ingat tajuk tahun berapa, mungkin tahun 4, 5, 6, topik sekolah rendah, interaksi benda hidup. So, cikgu nak mengajar interaksi benda hidup. Adakah cikgu akan saja pergi tunjuk, okay, ini adalah haiwan yang hidup dalam berkumpulan, ini adalah haiwan yang hidup secara bersendirian. So, it's a monotonous kind of teaching. And what is the point? Untuk apa kita belajar sains? That will be a question. If we cannot see the relationship to the everyday living. Okay? So, one way, salah satu cara adalah membawa isu-isu seperti isu-isu sosial-saintifik dalam pembelajaran sains. So, bagaimana kita boleh guru mengajar interaksi antara benda hidup, pada masa yang sama, dia boleh reflect kepada isu sosial-saintifik. Okay, right. So tajuknya adalah interaksi antara benda hidup. So cikgu nak ajar topik dia haiwan yang hidup dalam berkumpulan dan haiwan yang hidup secara berasingan. Itu adalah objektif pengajaran ini, right? So cikgu mulakan PNP pada fasa engage dengan menunjukkan gambar, image, video tentang cara penghidupan haiwan. Lepas tu, cikgu semasa pelajar tengok video tu, cikgu tanya soalan. Bagaimana monyet hidup? Bagaimana kehidupan monyet? Now, mengapa cikgu fokus pada monyet? Sebab tajuk hari ini adalah pembangunan tanah. So, kita boleh nampak di persekitaran kita pun sekarang dah ada banyak monyet. Mengapa monyet hidup di persekitaran kita? Sebab hutan dah tak ada dah. Dia tak ada tempat nak tinggal, dia datang ke rumah. Right? So, bagaimana dengan kehidupan monyet? Bagaimana monyet hidup? Right? Mengapa monyet? Because topik ataupun fokus PNP hari ini adalah pembangunan tanah. So, guru menjelaskan bagaimana kehidupan monyet dikaitkan dengan pembangunan tanah pada masa kini. Right? Itu peringkat engage. Lepas engage, peringkat yang seterusnya explore. Ini silap ya, explore. Pada bahagian explore, cikgu tunjukkan satu video.
bagaimana pencerobohan hutan berlaku, bagaimana hutan diceroboh dan tanah dibangunkan untuk pembinaan dan seterusnya. So apa yang berlaku kepada kehidupan monyet? Itulah soalan yang ditanya oleh cikgu kepada pelajar. Mengapa perkara begini berlaku? So pelajar perlu menjawab. Okay, right. Pada peringkat explain, para pelajar menerangkan kesan pembangunan tanah ke atas habitat haiwan. Apa yang berlaku? Yang hidup seorang pun susah, yang hidup yang berkumpulan pun ada masalah dia. So di sini daripada peringkat engage, peringkat explore dan sampai ke peringkat explanation, mereka sudah membentuk satu mental structure ataupun skema. Okey, pemahaman yang menggambarkan pemahaman bagaimana kehidupan haiwan yang hidup secara berkumpulan dan juga yang hidup secara individu, kehidupan mereka terjejas dengan pembangunan tanah. Benda ni dah bentuk, satu skema sudah dibentuk. Okey. Nah, untuk mengukuhkan skema ini pada peringkat explain. So di sini ada dua explanation 1, explanation 2. Cikgu menyediakan satu keratan akhbar berhubung dengan pembangunan tanah. Land clearing activities in Selangor, striping away previous greenery. So guru menyediakan keratan akhbar, suruh belajar baca dan membuat kesimpulan. So untuk pelajar membuat kesimpulan, guru sediakan soalan-soalan khusus yang membolehkan mereka fokus kepada keratan akhbar dan kaitkan dengan kehidupan. Okey, seterusnya pada bahagian elaborate, cikgu sediakan satu situasi. Situasi ini, adakah pembangunan hutan itu patut dilakukan? Satu grup kata memang patut sebab mereka perlukan kehidupan yang lebih moden, lebih selesa dan sebagainya. Satu lagi kumpulan membantah, mereka tak ada hope. Kehidupan haiwan-haiwan yang kecil harus dijaga. Fauna and flora harus dikekalkan. So there is a kind of debating. Okay, ada hujahan di sini. So hujahan inilah akan membolehkan dua benda. Satu, pemikiran mereka, okay, thinking skill. Satu lagi pemahaman, okay, pemahaman dan juga ada satu lagi perkara iaitu sikap, their affective component. So thinking, cognitive and thinking can be the same thing, but you can say you have inculcate the thinking skill. Ada pemikiran, ada pemahaman dan juga komponen affective, menyayangkan alam sekitar dan sebagainya. Okey, sebagai evaluation, pelajar menghasilkan peta konsep menerangkan pembangunan tanah dan kesannya ke atas kehidupan. So guru boleh menyediakan rubrik untuk menilai peta konsep tersebut. So topiknya interaksi antara benda hidup. Inilah yang terdapat di dalam dokumen standard. Okey, itu topik umum. Fokus pembelajaran hari ini adalah pembangunan tanah. Tetapi pembangunan tanah itu telah dihajar secara holistik di mana pelajar bukan saja dapat menggambarkan konsep sains di situ tetapi juga dapat pemikiran aras tinggi dan juga affective component. Okay, so di sini apa isu sosiosaintifiknya? So isu sosiosaintifik di sini adalah penebangan hutan ataupun pembangunan tanah secara berleluasa. Okay, so pembangunan tanah ini ada kesan pada masyarakat dan pembangunan tanah ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya tanpa menitik beratkan elemen-elemen sains di situ. Okay, so ini adalah satu contoh interaksi antara benda hidup. So detailnya, kalau nak lebih detail lagi, boleh dah baca artikel yang telah dipublish berkaitan dengan isu sosiosaintifik yang saya bentang tadi. So detailnya ada di sini. So boleh dapatkan dari sini. Right, satu lagi adalah infectious disease. Saya tak tahu saya ada masa lagi ke tak. Right, infectious disease. Ini pun adalah satu sukatan sekolah rendah. Okay,
tajuk penyakit berjangkit. Right, saya tak sempat nak alih bahasa, so saya gunakan apa yang dah sedia ada di sini. So ada dua konteks saya nak bandingkan pengajaran secara konvensional yang tidak melibatkan socio-scientific issue dan satu lagi adalah yang melibatkan socio-scientific issue. So apa yang cikgu nak ajar di sini adalah penyakit denggi. Masa yang diperuntukkan 60 minit. Okay? Objektif pengajaran ini adalah selepas pengajaran ini pelajar harus mengenal pasti kesan, simptom, bagaimana penyakit denggi berjangkit dan bagaimana untuk prevention dia. Okay, so ini adalah objektif dia. So bagaimana agaknya PNP ini boleh dilakukan supaya social scientific issue dapat diintegrasikan. Right? Infectious disease, penyakit berjangkit itu sendiri dah jadi social scientific issue. Right? Tetapi bagaimana kita boleh lakukan PNP, merancang PNP supaya dia lebih menggambarkan pengintegrasian socio-scientific issue dalam pengajaran seharian, right? So ini adalah satu perbandingan konvensional dan juga SSI. So set induction, students, pelajar melihat video klip tentang penyakit denggi. Okay, di sini pun pelajar melihat video klip tentang penyakit denggi. Lepas tu, guru menerangkan penyakit denggi. Di sini pun guru menerangkan penyakit denggi. Tetapi bezanya di sini adalah pada peringkat aktiviti. Pada peringkat aktiviti, untuk pengajaran yang melibatkan socio-scientific issue, guru membahagikan mereka kepada kumpulan-kumpulan kecil, pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil. Lepas tu, guru memberikan satu senario. So, fogging adalah satu cara bagaimana penyakit denggi boleh dikawal. Ini adalah satu fenomena yang biasa di Malaysia, satu isu yang sangat relevan. Tetapi adakah fogging ini satu tindakan yang betul? Sebab fogging itu adalah daripada dihasilkan. Semburan itu adalah mengandungi elemen-elemen kimia yang agak berbahaya kepada manusia. So patutkah kita setuju dengan fogging? Okay, semburan ini. So di sini kita buat a kind of debating. Okay, pelajar debate. Adakah fogging harus diteruskan ataupun fogging ini dapat menurunkan jangkitan penyakit denggi? You know? Tetapi di sini untuk yang konvensional, guru saja cerita tentang penyakit denggi, bagaimana penyakit itu berlaku dan pelajar dalam kumpulan menyediakan mind map. So ini yang konvensional ini yang sering dilakukan di sekolah-sekolah. Right? Tetapi kalau kita ada isu SSI, kita bawa masuk isu yang sangat relevan dan isu yang boleh didebatkan. Okay? Pelajar boleh mengemukakan hujah-hujah yang untuk sama ada agree ataupun disagree dengan benda yang mereka hujahkan. Okay, so untuk denggi, isu yang sangat sesuai dibawa masuk adalah fogging. Okay, so dalam topik infectious disease, penyakit berjangkit sekolah rendah, bukan saja ada denggi, dia ada penyakit lain juga. So bagaimana penyakit lain diajar? So saya bagi detail tentang infectious disease, bagaimana kita menggunakan socio-scientific issues terdapat dalam artikel ini. So boleh dapatkan pembacaan yang lebih banyak daripada membaca artikel ini. Okay, right. Saya bagi satu overall picture saja. So untuk penyakit denggi yang tadi kita gunakan isu fogging. Untuk influenza pula, samalah influenza dengan vaksin COVID-19 kita boleh samakan. Ada pihak kata vaksin ini patut diambil. Ada pihak kata vaksin ini tidak sesuai. So sekarang dia ada dua contradicting views. So yang mana patut kita ikut? So kita create satu a kind of argument. Kita menyediakan peluang, okay, memberi peluang kepada pelajar debate. Patutkah vaksin ini diambil? Patutkah vaksin ini tidak boleh diambil? Kalau boleh diambil, mengapa? Kalau tidak digalakkan, mengapa?
So isu-isu ini akan diteliti dengan sedalam-dalamnya, semasa pengajaran menggunakan socio-scientific issue. So untuk leptospirosis, ini adalah satu penyakit yang dimasukkan di sukatan tahun 4, tahun 5, I'm not very sure. Okay, right. So bagaimana untuk mengurangkan tikus? So dia ada satu rasional, ada satu campaign, rat control campaign launched by the government during which the public was rewarded RM1 in exchange for a rat. So kalau you tangkap satu tikus, dia bagi satu RM1. So that was a campaign very long time ago. So benda ni wajar ke? Adakah ini sesuai untuk kontrol tikus? Ataupun ada cara lain? Right. So rabies, discuss the ratio. Ada satu ketiga di Sarawak, penyakit rabies menular dengan sangat cepat. So apa tindakan yang diambil? Tindakan yang diambil adalah untuk membunuh stray dogs. Adakah ini wajar? Dengan membunuh anjing-anjing liar, bolehkah penyakit rabies ni dikontrol? Dikawal. Okay, so a kind of debate. Okay, we create a kind of debate for the people for the students to get a clear picture. Kalau dia kata harus dibunuh, mengapa? Okay, kalau dia kata no, haiwan ni kita tak boleh bunuh, kita kena pelihara. Dia ada elemen-elemen efektif di situ. So kalau macam tu, bagaimanakah haiwan tersebut harus dijaga? So semua ini dimasukkan di dalam pengajaran yang melibatkan socio-scientific issue. Okay, so kalau kita tengok yang tradisional ni, teacher just mengimbas balik apa itu denggi, dalam aktiviti menyediakan mind map, membuat satu perbincangan yang umum, so itu saja. Tetapi bila ada elemen isu socio-scientific issues, dia menjadi lebih daripada itu. Right? Okay. Right. So satu lagi adalah tadi saya cerita dengan 5E, 5E, right, very detail. Satu lagi cara adalah menggunakan model GOLP. Okay, model GOLP dia ada 4 peringkat. Pengalaman konkret, pemerhatian reflektif, conceptual abstract and experimentation. Right. So kajian ini telah digunakan untuk mengajar pendidikan perubahan iklim. So ini adalah kajian pelajar postgraduate saya. Semua kajian yang saya tunjuk di sini adalah hasil kajian pelajar postgraduate saya. Okay, right. So pengalaman konkret. Macam mana kita harus memberikan pengalaman konkret? Okay, ini adalah nak mengajar perubahan iklim. Perubahan iklim bukan satu tajuk ataupun satu konsep di dalam dokumen standard sekolah menengah. Dia hanya satu komponen kecil saja. Walaupun komponen kecil, bagaimana benda ini kita boleh ajar so that it highlights the importance. So pengalaman konkret, guru membawa pelajar ke pantai Keracut and bandar Georgetown. So mereka meneliti apakah aktiviti yang dilakukan di pantai dan apa yang dilakukan di bandar, dan bagaimana aktiviti kedua-dua aktiviti ini boleh menyumbang kepada perubahan iklim. Okey, ini adalah pengalaman mereka. Pemerhatian reflektif. Selepas melawat, mereka buat satu reflection. Okey, reflection. So selain dari semasa membuat reflection, mereka berintegrasi, mereka buat bagaimana reflection itu berlaku. Mereka reflection itu berlaku melalui discussion, small group discussion. Mereka berbincang dengan mungkin orang-orang yang lebih tua, yang ada pengalaman, yang telah lama duduk di kawasan situ. Apa yang berlaku sebelum ini, bagaimana keadaan iklim sekarang. So mereka dapat buat satu perbandingan sebelum dan selepas. Daripada perbandingan ini, pelajar itu dapat membentuk satu skema. Again, conceptual framework. Okay, dia dapat membentuk satu mental structure. So daripada pemerhatian perbandingan, mereka dapat bandingkan perubahan iklim, apa yang berlaku sebelum ini dan apa yang berlaku sekarang, dan apakah maksudnya perubahan iklim. Okay, dan seterusnya mereka boleh
a kind of experimentation. Dia ada banyak cara macam mana kita boleh lakukan experimentation. Experimentation boleh dilakukan di dalam makmal, pengetahuan yang mereka bentuk di luar, mereka uji di dalam makmal. That is also a kind of experimentation. Selain dari itu, mereka pun boleh membuat logbook, membuat satu penghinaan untuk mendapatkan trend perubahan iklim. Okay, so ini juga adalah isu sosio-scientific. Okay, right. Right, so maklumat detail tentang ni, if you want, you can contact me or you can boleh browse. Maklumat detail boleh dapat dalam jurnal artikel ni. Very detailed information bagaimana PNP itu dijalankan. Okay, so setakat itu saja. Saya kesuntukan masa sebab kalau nak pergi lebih detail, I can go, but saya tidak ada masa begitu panjang. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk mendengar webinar ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar siswaza, graduate student saya yang telah mendorong penglibatan yang mendalam dalam penyelidikan dan penerbitan dalam pendidikan sains secara umum dan pendidikan kimia secara khusus. So semua yang saya bentang di sini adalah kajian-kajian yang kami lakukan di USM yang melibatkan social scientific issues. Okay, ada banyak lagi. So yang inilah yang saya sempat tunjukkan dalam masa yang singkat. Okay, terima kasih. Right. Okey, terima kasih Dr. Magis, pembentangan yang sangat menarik dan menjelaskan kepada kita tentang SSI ni. Di mana kalau kita lihat SSI ni boleh sebenarnya direflect sebagai konten sendiri dan juga sebagai pedagogi dalam PDP. Dan juga Dr. Magis ada menjelaskan kepada kita bagaimana aplikasi SSI ni dalam PDPC menggunakan 5E. Okey, Dr. Magis, dekat sini ada satu soalan. So kalau kita lihat balik sekarang ni memang apa-apa hal pun banyak yang PDPC dijalankan secara atas talian, secara digital. So dekat sini pada pendapat Dr. Magis sendiri, adakah kaedah ini sesuai untuk dilaksanakan di atas talian? Okey, mungkin Dr. Magis pun. Ya, terima kasih Dr. Nur Hashimah. Right, untuk laksanakan di peringkat secara talian, mungkin kita tidak dapat melakukan sekiranya macam yang saya cerita tentang protein tadi kan, di mana pelajar itu, guru dan pelajar terlibat dengan hands-on eksperimen untuk meneliti protein, right, mengkaji kehadiran protein. Eksperimen sebegitu tidak dapat dilaksanakan. Tetapi sekarang kita ada banyak online experiments. Okay, mereka masih lagi boleh mengkaji kehadiran protein hadir atau tidak dengan melakukan eksperimen secara online. Right? So memang kita boleh lakukan secara online, tetapi kita kena plan, okay? PNP itu harus dirancang dari peringkat awal sehingga akhir, bagaimana setiap fasa yang saya sebut tadi, engagement, boleh dibuat secara online. Semua tu boleh dibuat secara online. Tetapi perancangan dia mestilah lebih teliti. Okey, terima kasih Dr. Magis. Okey, berbalik kepada Dr. Rajesh. Dr. Rajesh. Kalau dilihat pada ruangan komen, kita terima macam-macam komen ataupun pandangan lah daripada para peserta. So, mungkin Dr. Rajesh ada nak komen sesuatu berdasarkan komen pada ruangan komen YouTube kita hari ini? Ya, terima kasih Dr. Nur Hashimah. Saya pun baca komen-komen yang dituliskan di sini, sangat memberangsangkan ya. Saya baca sedikit ya, kurikulum berasaskan tema perlu diperkenalkan di negara kita agar kesinambungan pengetahuan murid dapat dipertingkatkan. Saya sangat setuju ya dengan komen ini, kurikulum berasaskan tema, tapi ini adalah dasar ya, dasar. Kita ada mata pelajaran sains dan di dalam sains sendiri kita ada tema. Apa kata kita teruskan sahaja dengan mata pelajaran sains yang sedia ada dan melaksanakan pembelajaran berasaskan tema. Dan sekarang pun dalam NPDL ya, memang sudah digabungkan beberapa mata pelajaran kan.
Jadi social scientific issue ini adalah satu kaedah PDPC ya, yang bukan sahaja boleh dilaksanakan untuk mata pelajaran sains, sebenarnya mana-mana mata pelajaran boleh. Ya, account ke bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, semua boleh. Cuma perlu reka bentuk daripada guru itu adalah penting, cara dia sampaikan SSI itu adalah penting, dan cara dia minta murid meneroka adalah penting. Ya, itu je. Okey. Terima kasih Dr. Rajesh. Okay. Alhamdulillah kita telah selesai mendengar pembentangan daripada dua orang panel kita pada hari ini, dan saya kira ini sebagai satu perkongsian yang sangat berguna untuk kita semua, terutamanya dalam bidang pendidikan. Terima kasih Dr. Rajesh, terima kasih Dr. Mages. Okay. Dr. Nur Hashim, Ya, saya. Nur Hashimat, boleh tambah sikit tak? Saya nak Boleh, tambah boleh. sikit. Okay, Okey, dipersilakan. saya ada baca sedikit komen. Ada yang kata that ini banyak PNP ataupun banyak LDP yang telah diberikan kepada guru-guru dan dia bergantung kepada guru untuk melaksanakan. Ya, saya setuju, banyak pendedahan telah dibuat, tetapi persoalan saya di sini, adakah pendedahan itu menjurus ataupun very focus on apa yang cikgu patut lakukan? Macam social scientific issue ini adalah bukan satu topik baru ataupun dia bukan satu komponen sains yang baru. Ini adalah seperti yang saya kata, isu ini adalah isu yang boleh dijadikan sebagai konten ataupun boleh dijadikan sebagai pedagogi. So, setiap latihan yang diberikan kepada guru, kita harus fokus ataupun kita harus memberi latihan yang berfokus. Contohnya bagaimana dia boleh melaksanakan, praktikkan ke semua teknik-teknik yang ditunjukkan dalam PDP yang seharian dipelajar. So kita tak boleh bagi sesuatu yang umum. Itulah saya punya respon. Saya rasa dia harus berfokus, and maklumat ini juga mesti sampai kepada semua pendidik di Malaysia. That is very, very important. Okay, so itu that's what I want to say lah. Okay, thank you. Okay, terima kasih lagi sekali kepada Dr. Dr. Hashimah. Ya. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Mages sendiri kerana menerima our invitation ya. Sebenarnya beliau adalah supervisor saya semasa saya belajar di USM. Terima kasih Dr. Mages. Thank you. Okey, sekali lagi terima kasih Dr. Rajesh, terima kasih Dr. Mages. Okay. So sebagai kesimpulan pada hari ini dapatlah kita rumuskan ya bahawa pendidikan mengenai isu sosio-saintifik ataupun SSI ini bolehlah dianggap sebagai satu daripada usaha kita semua untuk mencapai literasi sains dalam kalangan anggota masyarakat, di mana kita bermula daripada pendidikan di sekolah rendah lagi. Okay. Dan dalam masyarakat yang demokrasi sekarang ini, pembelajaran SSI ini mendidik generasi muda khususnya agar dapat membina, menganalisis hujah-hujah yang berkait dengan aplikasi dan implikasi sains terhadap masyarakat dengan lebih spesifik lagi. Jadi kepada peserta juga bolehlah mengisi borang maklum balas pada link yang dipinkan pada ruangan chat itu. Okay, so semoga apa yang disampaikan oleh dua orang panel jemputan kita pada hari ini dapat memberi nilai tambah kepada kita semua. Dan sekarang masa pun dah menghampiri pukul 5, so webinar kita ini sudah pun sampai ke penghujung. Untuk itu saya dan juga mewakili tim webinar kita pada hari ini iaitu Dr. Madan dan juga dua orang panel jemputan kita pada hari ini. Kami ingin memohon jutaan kemaafan sekiranya ada sebarang khilafan dalam mengendalikan webinar ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.